Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hadis kita pada hari ini hadis ke-283 dari kitab 300 hadis bimbingan, iaitulah tidak bersikap gairah terhadap dunia. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. Hadis muka surat 181, hadis yang ke-283, iaitulah pesan Rasulullah SAW tidak bersikap gairah terhadap kehidupan dunia. Gairah ni bahasa Melayu, datang dari perkataan bahasa Arab. Gairah ni kalau bahasa Arab berarti cemburu. Ada satu hadis Nabi SAW menerangkan bahawa Allah itu asyaddu ghairatan, Allah lebih gairah berbanding dengan manusia. Maksudnya Allah lebih cemburu. Kalau seseorang lelaki cemburu isterinya atau anak-anak perempuannya, dilihat, dipertuntunkan kepada orang lelaki yang ajnabi, yang bukan mahram, maka Allah lebih gairah terhadap hamba-hambanya bila maksiat itu dilakukan. Maksud gairah dalam bahasa Arab cemburu. Bahasa Melayu maksud gairah ni cenderung ataupun cinta ataupun syahwat, bersifat seperti itu. Bahasa Arab bukan begitu maksudnya. Macam juga perkataan fitnah dalam bahasa Melayu yang merujuk kepada tuduhan yang tidak berasas. Tapi dalam bahasa Arab, fitnah itu berarti kekacauan, kezaliman, penindasan, penganiayaan, kezaliman. Maka fitnah dalam bahasa Arab lebih luas skopnya banding dengan bahasa Melayu. Ini perbezaan-perbezaan yang ada di antara bahasa Arab dan bahasa Melayu. Pemindahan itu berlaku, perubahan makna. Jadi dalam hadis riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu adalah Nabi SAW memegang pada bahuku lalu berpesan kepadaku, jadilah engkau di dunia ni seperti seorang pengembara ataupun perantau di jalan. Hadis sahih riwayat Bukhari, lafaz daripadanya. Jadi pesan Nabi kepada sahabat Nabi-Nya Abdullah bin Umar, ketika itu Abdullah bin Umar ni masih orang muda. Kita selalu belajar tentang Abdullah bin Umar. Ini merupakan salah seorang anak lelaki Sayyidina Umar yang sangat mirip pada rupa bapaknya, dan paling banyak ilmunya, paling bersungguh-sungguh dalam kerja-kerja amal salihnya. Abdullah bin Umar ni kita pernah menceritakan banyak tentang beliau. Contohnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ketika Nabi bergurau dengan para sahabat, bertanya kepada mereka, apakah pokok yang tidak pernah gugur daunnya? La yasqutu waraquha la bisayf wala bisyita. Apakah pokok yang daunnya tak pernah gugur sama ada musim panas atau musim sejuk? Mathaluhu kamathalul mu'min, sama seperti orang beriman yang sentiasa manfaatkan orang lain. Maka para sahabat semua memberikan tekaan, jawapan, tapi jawapan mereka nampaknya salah semua sekali. Abdullah bin Umar yang ada dalam majlis ketika Nabi membuat teka-teki itu, puzzle itu, kuis itu, maka Abdullah bin Umar, anak lelaki budak muda yang hebat ini, tahu jawapannya adalah pokok kurma. Pokok kurma ni tak pernah gugur daunnya. Dia macam pokok sawit. Ya, daunnya tak jatuh. Dia akan, bila dia dah tua, dia akan rebah ke bawah, meluyut ke bawah. Dia kena dipotong baru dia gugur. Itu pokok kurma punya tabiat, ya. Maka Nabi SAW berikan soalan, para sahabat semua tak mampu menjawab. Yang ada dalam majlis itu semuanya sahabat-sahabat senior, macam Abu Bakar, Umar, Osman. Tapi budak muda ini, budak kecil ini, 12 tahun, 13 tahun umurnya, Abdullah bin Umar, dia hadir bersama-sama, dia mampu jawab, tapi dia malu. Bapaknya di situ, pakcik Abu Bakar ada, pakcik Osman ada, ibarat macam itulah. Malu untuk memberikan jawapan kerana di hadapannya ada orang lebih aula untuk memberikannya. Kita belajar daripada hadis ini bahawa Abdullah bin Umar ni punya kecenderungan untuk mencari ilmu ketika orang lain, anak-anak lain sibuk bermain-main. Ya.
Jadi kecenderungannya dipilih oleh Allah untuk jadi orang alim daripada kecil. Akhirnya bila pulang ke rumah, dia cakap pada ayah dia, "Wahai ayah, sebenarnya masa Rasulullah buat soalan itu, saya tahu jawapannya." Ayahnya Umar Khattab tanya kepada dia, "Kenapa lah kau tak jawab nak? Kalau kau jawab itulah bergembira." Tak kala semua orang tak tahu jawapan, anak abah, anak ayah tahu jawapan. Alangkah gembiranya ayah kalau kau jawab. "Ma mana'ani an ujib illa haibatu Rasulillah." Jawapannya, saya tidak sanggup, tak mampu nak jawab kerana hebatnya Rasulullah. Kan kadang-kadang kita takut pada guru kan. Masa kita belajar, guru tu hebat orangnya, kehebatannya kerana hubungannya dengan Allah, kita rasa hebat sangat nampak wajahnya, maka kita rasa gerun, perkataan gerun. Nabi Yusuf AS adalah seorang Nabi yang Allah beri kepadanya seperdua daripada keindahan dunia. Cantik tak dunia? Cantik, hutannya, lautannya, tasiknya. Seperdua daripada kecantikan dunia dia berikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf AS. Tapi bila Nabi Yusuf dilantik menjadi Nabi Allah pada usia 40 tahun, Allah menukarkan kekacakan itu, kehebatan wajah itu, kecantikan wajah itu kepada kehebatan. Kan ada orang yang kita lihat dengan jambangnya, dengan wajahnya, kita terasa orang ni cintakan akhirat lebih daripada dunia. Betul tak? Orang alim, orang saleh, pemimpin-pemimpin yang saleh, kan? Dahulu masa Allahyarham Datuk Harudin hidup, kami anak-anak muridnya kalau berada di depannya takut nak bercakap, walaupun tahu jawapan, takut. Tahu kenapa takut? Tahu jawapan tapi ditanya kita diam. Dan berjumpa dengan almarhum Tuan Guru Datuk Ni Aziz, lebih kita takut lagi. Kalau dia duduk tempat, kita kena duduk bawah, kita rasa automatik kena duduk bawah. Ini adalah haibah. Orangnya kecil je, tapi kita rasa gerun kepadanya kerana kehebatan yang Allah berikan kepada orang-orang saleh macam mereka. Rahimahumullah. Moga Allah merahmati orang-orang yang telah pergi ini. Jadi Abdullah bin Umar ini merasa takut kepada Rasulullah, melihat kepada kehebatan Rasulullah itu. Dia hanyalah budak-budak, Rasulullah merupakan utusan Allah, maka dia takut nak jawab walaupun dia tahu jawapannya. Dalam peristiwa pokok kurma tadi, Nabi memberikan tamsilan pokok kurma itu adalah orang beriman. Kalau kita pokok kelapa sawit, buahnya berguna, sabutnya berguna, batangnya berguna, daunnya berguna, lidinya berguna, santannya berguna, tak ada satu pun boleh dibuang, maka itulah orang beriman. Nabi bertanya kepada para sahabat. Abdullah bin Umar yang kita sedang baca selaku perawi hadis ini, beliau mengetahui jawapan. Dan Abdullah bin Umar juga kita telah belajar, dia bermimpi datangnya dua orang lelaki yang tegap memegangnya. Dia tegap dah. Abdullah bin Umar ni tegap orangnya, tinggi macam ayahandanya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Beliaulah anak yang paling mirip kepada wajah dan tubuh badan ayahnya Umar. Umar itu disebut dalam kitab-kitab tentang manaqibus sahabah, contohnya Syiar Alamin Nubala oleh Imam Az-Zahabi. Sayyidina Umar tu tinggi orangnya, tegap tu badannya, besar dadanya. Kalau dia berjalan dalam satu golongan, orang nampak dia yang paling tinggi sekali. Jambangnya putih, sambung pada janggutnya. Wajahnya memang wajah yang sangat hebat, gerun orang melihatnya. Dan kepalanya botak yang amat sangat silau. Jadi kalau suami kita botak, jangan bimbang, itu sama dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu kalau berjalan di Madinah, maka semua anak-anak yang ada akan bertempiaran lari pulang kepada ibu-ibu mereka, memeluk ibu mereka, takut pada Sayyidina Umar. Tegapnya Sayyidina Umar ni dan suaranya kuat. Idza takallama asma wa idza masya asra' wa idza daraba auja'. Ada 3 karakter Sayyidina Umar ni. Kalau dia bercakap macam guru suaranya,
Kalau dia berjalan macam orang turun daripada bukit, macam orang berlari. Dan kalau dia memukul seseorang, naaslah orang yang dipukulnya itu. Tangannya besar, Jadi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah datang, lalu di Madinah itu semua nak lari ke rumah mereka, takut, menangis mereka. Kecuali ada seorang budak lelaki namanya Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Zubair ni, jangan lupa ibunya adalah Asma binti Abi Bakar, kakak kepada Aisyah. Wanita mulia ini pernah dilempang ketika ditanyakan mana pergi ayah kamu dalam peristiwa hijrah oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Dilempangnya budak perempuan ini, usianya 18 tahun, pada masa itu mengandung Abdullah bin Az-Zubair, anak lelaki sulung. Suaminya adalah Zubair bin Awam, salah seorang ahli syurga yang mula-mula masuk Islam. Jadi Abdullah bin Zubair ini tidak lari, dia seorang je tidak lari. Kawan-kawannya semua bertempiaran lari. Maka Umar Khattab radhiyallahu anhu memanggil budak ini, berkata kepadanya, semua kawanmu lari, kenapa kamu tidak lari? Tengok Abdullah bin Zubair ni pada kecil sudah ada karakter, kualiti leadership, berani. Dia jawab pada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, saya tidak buat apa-apa salah, kenapa saya kena lari? Saya kata, engkau ni memang budak bijak, Dan memang benar dia akhirnya jadi khalifah orang Islam. Selepas wafatnya Sayyidina Hasan bin Ali karamallahu wajhah, berani. Jadi kita sedang menceritakan tentang karakteristik ahli-ahli syurga yang membawa kepada kita hadis-hadis ini. Mereka tidak maksum, tetapi mereka mempunyai banyak kelebihan. Kelebihan mereka itu terlalu banyak untuk kita teladani. Kalau kita dapat ambil kualiti-kualiti para sahabat dalam kehidupan kita, insya-Allah mudah-mudahan kita jadi orang lebih baik. Jadi Abdullah bin Umar ini berkata, Rasulullah SAW menunjukkan ubuahnya, kebapaannya, kasih sayangnya, iaitu Nabi memegang bahuku sallallahu alaihi wasallam, memegang bahuku dan berpesan kepadaku, wahai anak, jadilah kat dunia ni seperti orang yang asing, pengembara ataupun orang merantau jalan. Maksudnya apa? Kita kalau nak pergi musafir ke satu tempat, umpamanya kita pergi umrah lah, kita tentulah bawa beg dengan kadar yang sekeperluan saja. Baju kita dah sukat berapa helai, kain berapa helai, duit berapa banyak. Walau indah macam mana sekalipun hotel yang akan kita duduk di Mekah dan di Madinah, kita tahu kita akan duduk sekejap saja. Tak adalah seseorang itu bawa segala keperluannya di Malaysia untuk duduk di hotel di sana. Gitu juga kita pergi ziarah anak kita convocation di sebuah universiti terkemuka, kita pun booking homestay untuk duduk beberapa hari. Ada tak kita bawa dapur kita semua, segala ikan, bawang kita bawa? Mungkin orang ini tidak waras kan? Kerana dia tahu penginapannya dalam waktu yang sangat singkat, dia akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Maka orang beriman menjadikan dunia ni sebagai keperluan dan akhirat itu sebagai tujuan. Jangan terbalik kan, akhirat itu sebagai keperluan. Kenapa? Semua orang baca Yasin, kita baca Yasin, keperluan. Semua orang pergi haji, kita pergi haji lah, perlu. Nanti orang tanya nak jawab macam mana? Dunia dijadikan tujuan, maka hati itu akan bersarang segala sifat-sifat mazmumah. Tidak redha, tidak cukup, benci pada orang, bergaduh dengan orang, kerana dia menganggap dunia itu segala-gala bagi dia. Jadi ini satu musibah yang berlaku kalau seseorang merasakan dunia ni tempat dia kekal duduk. Sebab orang-orang beriman ni dia banyak berlapang dada, lebih kurang. Kerana bagi dia tempat ni tak lama, nak duduk buat apa, nak gaduh-gaduh. Kadang orang bijak itu berkata, kita menaiki bas kan, kalau kita naik bas ni duduk tempat, kemudian ada seorang duduk sebelah kita. Bila bas itu bergegar, orang tu pun terlanggar kita, tak perlu marah pun, sekejap lagi kita nak turun.
Apa yang kita nak bergaduh dengan orang, nak marah dengan orang? Tak lama pun kita duduk situ. Walau jauh macam mana sekalipun perjalanan, ia akan berakhir. Maka janganlah terlalu mengambil hati dalam apa jua yang berlaku. Nanti ada akhirat yang akan menghitung balik semula kekurangan-kekurangan yang berlaku. Seorang ulama itu mati dan anak muridnya melihat dia masuk syurga. Maka anak murid bertanya, Tuan Guru, masuk syurga kerana apa ya? Kerana banyaknya kitab yang ditulis, banyaknya tahajud yang dilakukan, banyaknya puasa sunat yang dibuat, banyaknya kebaikan kepada anak-anak yatim dan sebagainya. Jawapannya, itu penting untuk dilakukan. Tapi satu sikap aku dalam hidup ni, aku selalu mengampunkan dosa orang dengan mengatakan apa yang lepas, apa yang lalu-lalu lah. Tak payah nak dikikir lagi. Dia menyusahkan hati. Buat apa? Maka akhirnya ketika Allah membukakan buku-buku amalanku, kitab-kitab catatan itu, lalu Allah berfirman kepadaku, Fulan, apa yang lepas lah, tutup. Apa yang lepas, kesalahan kau semua aku ampunkan. Jadi ini adalah orang yang berjiwa besar, tidak melihat melainkan yang baik-baik sahaja. Maka jadilah kita orang seperti itu, kerana Nabi pesan dalam hadis ini, dan Nabi sendiri pun hidup serba sederhana. Ketika rumah Nabi itu dirobohkan pada zaman Umar bin Abdul Aziz untuk tujuan pembesaran Masjid Nabawi, maka tabi'in yang terkemuka macam Sa'id bin Musayyab menangis. Kenapa menangis, Tuan Guru? Dia menjawab, nanti orang-orang Islam kemudian tidak dapat lagi melihat kesederhanaan kehidupan Nabi mereka pada rumah tangganya, kerana tak ada contoh untuk dilihat. Kami dapat lihat, tapi orang kemudian dia tidak ada lagi benchmark, yardstick untuk dia ukur. Maka dia akan kehilangan punca. Tak puas-puas dia mencari kehidupan. Sedangkan dia tengok Nabi, kalau kita perhatikan, Nabi punya kehidupan sangat sederhana, sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sebabnya dalam hidup kita perlu membuat beberapa exercise. Nombor satu, bila usia melebihi 40 tahun, kena buat dalam hidup ini beberapa perkara. Nombor satu sekali, kita kena buat satu agreement dengan Allah. Nama dia musyaratah, agreement, MOU, MOA, Memorandum of Understanding dengan Allah. Allah, engkau beri pada aku 40 tahun lebih dah. Ada kawan-kawan aku dah pergi meninggal lebih awal daripada itu. Jadi aku membuat satu tekad untuk memperbaiki amal salihku kepadamu. Nama dia musyaratah. Lepas musyaratah ni ada satu proses, nama dia muraqabah. Muraqabah ni perkataan raqib. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Raqib ini makna supervise, quality control, QC, QA, quality assurance, QC, quality control. Mana amalan yang kita dah buat, kita muhasabah, tengok ini sembahyang sunat ada tak 17 rakaat, contohnya lah. Kerana sembahyang fardu ada 17 rakaat, kita bimbang pada sembahyang fardu ada kekurangan, kita kena tampunglah sembahyang sunat jumlahnya sebanyak solat fardu 7 rakaat tu. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak, itu dipanggil muakkad kan? Betul? 2 sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isyak, itu ghairu muakkad. Nanti ada duha, nanti ada sembahyang istikharah, nanti ada sembahyang sunat tahajud, witir. Jadikan dia 17. Tak kira lah apa yang kita buat sekali pun, jadikan 17. Maka kita pantau, setiap hari pantau. Dengan sebab itu, lepas sembahyang fardu, jangan tinggalkan sembahyang sunat tu, buat. Kalau kita dah tak ada kerja, lepas zuhur tu 2 muakkad, 2 tidak muakkad, jadi 4 rakaat kan. Sebelum zuhur pun ada 4 rakaat, 2 muakkad, 2 tidak muakkad. Sebelum asar tu ada 4 rakaat, 4 tidak muakkad. Tapi buatlah.
Kerana memastikan amalan kita, ibadah kita tu dapat ditampung kalau ada kekurangan. Maka ni nama dia muraqabah. Lepas muraqabah, kita ada satu proses nama dia mu'atabah. Mu'atabah ni maknanya cela diri kita. Kita ingatkan diri kita. Kita, apa istilah dia? Penalize. Kita buat hukuman terhadap diri kita. Mu'atabah. Lepas mu'atabah tu kalau tak berlaku juga dipanggil mu'aqabah. Mu'aqabah ni punishment. Kita buat hukuman diri kita pada kekurangan-kekurangan yang gagal kita sempurnakan. Contohnya kalau kita lihat dalam perilaku orang-orang salih sebelum kita, mereka menghukum diri bila gagal buat perkara-perkara yang bersifat amal salih dalam hidup. Saya ada guru seorang tau, masa belajar hadis-hadis ini, beliau berasal dari Baghdad. Beliau tidak minum teh. Guru saya ni tidak minum teh. Namanya Syekh Walid Al-Ani Al-Hasani. Dia ni keturunan Sinasan. Orang Arab kalau minum teh ni penting dalam hidup. Teh tu dicampur dengan pudina, dicampur dengan na'na, dicampur dengan maramia. Ada banyak bahan herba yang dirasakan boleh memberikan kepada tubuh badan kelebihan-kelebihan. Dia akan minum kopi mula-mula dia bertemu, dan di akhir sekali dia minum teh. Teh tu menandakan lepas ni ahlan wa sahlan wa jalan, bangunlah, jangan duduk lagi. Kalau kita pergi rumah tuan guru kita, dia hantar teh tu menandakan siaplah untuk balik, tak payah duduk lagi, bagi signal. Dia pun banyak kerja kan. Itu orang Arab punya tradisi di mana-mana pun. Kalau bagi teh tak bangun-bangun ni, tak faham kita ni. Tapi tuan guru kami ni tidak minum teh nampaknya, keluar biasaan. Maka akhirnya kita bertanya, kenapa tuan guru tak minum teh? Dia jawab, dulu masa aku muda-muda bayar kau, aku ni ada satu program ulama dekat Baghdad. Jadi program tu berakhir lambat sampai ke malam. Pada malam tak ada teh yang diberikan, aku pergi cari minuman teh, naik kereta. Jauh, kedai semua tutup, musim sejuk masa tu. Akhirnya aku berakhir jumpa teh tu 70 km daripada hotel tempat kami ada conference. Jauh daripada sini ke Seremban. Semua kedai tutup. Jadi bila nak minum teh tu diservekan, aku mendapati betapa kotornya kendi yang masak teh tu. Cawannya kotor, hitam. Tapi kerana ketagihannya aku minum juga. Ketagih ni cerita macam orang kemaruk lah, isap rokok dan sebagainya. Ya, dalam toilet pun isap rokok. Memang ketagih sangat kan. Maka minum teh tu. Akibat minum teh tu aku balik pula ke hotel lagi 70 km. Jarak musafir tu 140 km. Nak minum teh pergi pasar. Aku tidur malam tu terlambat. Besok tu aku terbangun subuh lambat. Tak ada tahajud pada malam tu. Oleh kerana tidak tahajud malam itu, aku mendapati kerana teh yang menjadikan aku begitu bodoh, maka aku ambil sikap mengharamkan minum teh sepanjang hidup. Ini nama dia mu'aqabah. Mu'aqabah. Ya, orang sebelum kita kalau kenderaan itu menyebabkan dia lalai, kenderaan itu dihadiahkan kepada Islam, diwakafkan. Kalau kebun itu menyebabkan dia lalai daripada sembahyang, kebun itu dibaginya untuk Islam. Tanah itu diwakafkan untuk Islam. Ini kau menyebabkan aku lalai, maka engkau tiada tempat untuk aku dalam hidup ini, dibaginya pada Islam. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini nama dia mu'aqabah, menghukum diri sendiri. Ada para ulama yang bila terlanjur menceritakan hal peribadi orang, maka pada hari itu dia akan berpuasa, dan niat puasanya itu untuk orang yang diumpatnya itu. Bulan Rejab ni puasa banyak-banyak, niat puasa untuk si fulan, niat puasa untuk si fulan, apa lagi tinggal untuk kita akhirnya? Sanggup tak buat begitu? Lama dia mendapati dia mampu berpuasa untuk orang. Oh, dia tak boleh jadi, aku tetap mengumpat orang. Akhirnya dia sedekahkan. Satu hari kalau dia mengumpat orang, dia sedekahkan RM500 orang yang untuk orang itu. Bayangkan kalau 30 orang dia umpatnya, maka 15,000 duit dia akan keluar untuk orang-orang yang diumpatnya itu. Akhirnya dia melihat, mahal bankrupt aku kalau macam ni.
dia pun berjaya membuang sifat buruknya itu. Dia pun meninggalkan mengumpat kerana menghukum diri sendiri. Maka ini dia proses memperbaiki diri. Musyaratah, muraqabah, mu'atabah, mu'aqabah, dan akhir sekali muhasabah. Muhasabah itu perkataan hisab. Kalau orang berniaga dia ada P&L kan, profit and loss, tahu? Perniagaan tu kalau kita nak tahu sihat atau tidak, kita tengok kat balance sheet dia. Kat ujung tengok berapa untung, berapa rugi dia. Kan? Kalau perniagaan itu mencatat dengan kerugian setahun, 2 tahun, macam mana nak cari duit untuk menampungnya lagi? Maka lebih baik dia berhenti berniaga. Maka demikian juga dalam amalan salih yang kita lakukan seharian, kena ada check and balance. Buat proses ini, barulah kita tahu rupanya ibadah aku tak banyak mana, defisit je banyak. Mengumpat orang itu, bocor kat sini, bocor kat situ, bocor. Apa lagi yang tinggal untuk kita jumpa dengan Allah nanti? Itu jadi orang ini muflis di akhirat nanti. Sebab itu Sayyidina Umar kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzana lakum. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah amalan kamu sebelum ia ditimbang untuk kamu. Orang-orang saleh sebelum kita, mereka takut amal-amal jahatnya itu menenggelami amal baiknya, maka seseorang mereka bersedekah dengan jumlah yang besar-besar, 300 ribu dirham contohnya. Macam kita 500 ribu ringgit dia sedekah. Kira berapa banyak dah ayah sedekah, banyak dah ibu sedekah. Hari Jumaat ni, tiap-tiap Jumaat mesti 10 ringgit tak kurang. Bulan puasa tingkatkan lagi, nak kejar target 500 ribu ringgit. Kenapa 500 ribu ringgit ni? Kerana orang-orang salih sebelum kita tahu, kalau seseorang itu membunuh orang secara tak sengaja, dia punya diat dia nilai je adalah 100 ekor unta. 1 ekor unta itu seekor berharga RM5,000. Maka RM5,000 kali dengan 100, RM500,000. Betul? Maka setiap mereka memastikan kadar sedekah minimal mereka RM500,000. Macam ibu-ibu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa ta'ala. Banyaklah sedekah ibu-ibu. Mudah-mudahan sedekah itu akan memadam kemukaan Allah bagi kita. Baik. Jadi Abdullah bin Umar ini pesan kepada kita, aku dipesan oleh Rasulullah ketika Rasulullah memegang bahuku, menandakan kasih sayang Rasulullah kepada orang salih macamnya. Jadilah di dunia ni ibarat orang yang musafir, singgah sekejap saja. Kita ni risau pasal apa? Siapa kita risau? Tadi saya sempat tengok satu video based on true story katanya. Ada seorang di Jepun, dia tengah nak renovate rumah dia. Dia buka dinding rumah itu yang dibuat 5 tahun lalu. Alangkah terkejut dia melihat dalam dinding itu ada seekor cicak yang terpaku pada tangannya. 5 tahun lalu, masih hidup lagi. Tengok cerita ni. 5 tahun lalu masih hidup lagi cicak itu. Mungkin cuacanya tak macam kita kot. Dalam dinding itu, dia pun heran, macam mana cicak ni survive. Dia perhati, tengok je. Lama dia nampak seekor cicak lain datang memberi makan kepada yang kena paku itu. Jadi rupanya ada orang kesian dengan dia, ada makhluk lain kesian, ada kawan-kawan dia kesian. Dulu kita baca dalam kitab-kitab tasawuf, contohnya Jami' al-Ulum wal-Hikam, dan juga Imam Ghazali menceritakan, ada seorang itu melihat dalam perigi ada seekor ular, buta ular itu. Ular itu buta. Macam mana ular ni buta, hidup dalam perigi buta? Rupanya bila ditinjau, tiap-tiap hari ada seekor anjing datang menghantar makanan kepada ular itu.
Ini cerita oleh para ulama terdahulu. Ini orang menceritakan mana lebih kurang sama. Jadi menunjukkan kepada kita, dalam hidup ini rezeki telah dijamin, ditentukan oleh Allah. Cukup atau tidak itu adalah pada perkiraan kita. Tengok orang-orang yang tidak siuman, yang berjalan di tepi jalan, itu pun ada rezeki untuk dia. Betul kan? Dia berhenti makan dekat kedai mamak itu berkata, nampak orang ni datang, mamak tu bagi percuma kat dia. Mamak tu kata, takkan saya tak bagi percuma. Setiap orang bukan Islam pun datang, bayarkan makan untuk dia. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Maka setiap orang ini ada makanan dia. Cuma bila dia membandingkan dia dengan orang lain, maka dia rasa dia tidak ada apa-apa. Dibanding dengan orang lebih senang daripada dia, maka hati dia sentiasa berserabut. Betul kan? Maka dalam hidup, didiklah diri untuk bersifat qanaah. Qanaah ni berarti redha dengan apa Allah beri. Qad aflaha man aslam wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu mimma ata. Alangkah beruntungnya orang yang masuk Islam, kemudian dia diberikan oleh Allah rasa redha dengan pemberian Allah. Warzika kafafan wa qanna'ahu Allahu mimma ata, dan Allah beri kepadanya rasa cukup atas segala pemberian untuknya. Ya, jadi ini adalah pesan Rasulullah SAW. Tengok muka berikutnya. Keterangan memutuskan pergantungan diri terhadap dunia melainkan pada perkara yang diperlukan untuk tujuan musafir dan tiba ke destinasi yang dituju. Destinasi bagi kehidupan adalah kubur. Sungguhnya mati sekalipun masih jauh, sebenarnya dekat. Ini adalah syarah kepada hadis. Jadi ambillah iktibar. Hadis berikutnya beradab mulia dan bersederhana dalam perkara dunia. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ajmilu fi talabi dunya fa inna kullan muyassarun lima khuliqa lahu. Daripada Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, perelokkan cara kamu dalam menuntut perkara dunia. Sungguhnya setiap orang adalah dipermudahkan berdasarkan untuk ketentuan yang telah ditetapkan kepadanya. Perelokkan, mana cari dari sumber yang halal. Ajmilu fit talab, cari dari sumber yang halal. Ada orang kata dia bekerja kuat lah Tuhan, kerja kuat tu sebab dia kaya raya, banyak duit dia. Sebenarnya dia kerja kuat ke dia macam mana, semua telah ditetapkan untuk dia. Kalaulah kita berkata kerja kuat itu menyebabkan dia dapat rezeki lebih, cuba kita lontarkan pandang, kita lihat orang yang kerja bawa lori sampah itu, orang yang kerja kutip sampah di Dewan Bandaraya itu, mana lebih susah kerjanya agak-agak. Doktor pakar yang dapat gaji banyak itu kerja dalam bilik aircon. Pukul 6 dia boleh balik rumah, rehat-rehat, makannya semua enak-enak, kenderaannya bagus-bagus. Orang yang kerja kutip sampah tu dengan dia, mana lebih susah kerja agak? Sebenarnya bekerja kuat atau tidak kuat itu, rezeki semua telah ditentukan oleh Allah. Maka buatlah sebaik mungkin, kerana kerja itu ibadah. Tapi jangan sekali-kali kita berkata kita jadi kaya kerana kerja kuat, belajar kuat yang kita buat. Pernah jumpa tak dalam hidup budak ni belajar sungguh-sungguh tapi tak cemerlang dia dalam peksa? Betul kan? Ada orang pula dia belajar main-main tapi cemerlang dia. Siapa yang tentukan berjaya atau tak berjaya tu? Ada orang dia menjaga kesihatannya, makan yang baik-baik saja. Dia tak ada makan makanan segera, tak ada makan makanan biasa, makan pun semua elok-elok, bersih-bersih. Allah uji dia dengan penyakit. Ada orang pula apa sahaja membujur lalu melintang sapu, apa pun dimakan, tak pula sakit. Betul? Siapa yang tentukan sakit atau tak sakit tu? Ini nama dia qada dan qadar. Maka buatlah sebaik mungkin mengikut ketetapan Islam, lepas tu serahkan kepada Allah.
Kalau kita tak buat begini, macam mana nak kaya? Dengar tak ayat ni? Kalau kita tak terlibat dengan rasuah ni, macam mana nak kaya? Nanti bangsa kita ketinggalan. Sedap dia cakap Sebenarnya rezeki dia tuntut ke mana pun itu dia tetapkan. Kalau dia dapat lebih, mesti akan dipulangkan balik. Pemulangan tu berlaku dengan penyakit contohnya. Dicuri orang sebagai contohnya. Dia rompak orang contohnya. Kita jangan buruk sangka pada orang lah, tapi ada orang yang macam tu. Ya, maka harta yang diperolehi secara tidak halal itu akan hilang balik semula. Allah akan tarik. Mungkin anak beranaknya berantakan satu sama lain, bergaduh, tak bertegur siapa, mengambil harta, mencuri. Ada orang tu menantu dia sendiri yang gelapkan duit dia. Maka kita bimbang, ini adalah cara penarikan balik semula harta yang bukan milik dia. Maka Allah akan tarik di dunia lagi. Dan andai dibawa ke akhirat pun, maka lagi berat siksaan yang menanti. Agak-agaklah orang yang duit dia banyak, kosong dalam akaun tu, dia boleh tak agak-agak dia pergi ke kedai mamak, kita makan 2 roti canai, dia makan 20 keping roti canai, boleh tak ke? Oh, saya banyak duit, saya kena makan 20, boleh? Banyak tu juga dia makan. Silap-silap pun doktor pesan dia tak boleh makan. Kan? Ada orang kaya dalam Kuala Lumpur ini, maidnya sampai 10 orang dalam rumahnya, helpernya, asistennya. Ini yang buat ni, ini jaga anak dia, ini basuh kereta dia, ini buat ni. Maid-maid tu yang hidup makan menikmati kek, entah segala macam yang dia belinya. Dia sibuk pergi sana, sibuk pergi sini. Betul tak? Dia dapat menikmati tak semua? Maid dia duduk depan TV, tengok TV yang besar itu, enjoy, betul tak? Besar-besar tu skrin. Bila balik je masing-masing tunjuk sibuk buat kerja. Bila dia hilang, bapak ingin ke mana, bapak keluar, habis semua rumah itu jadi istana mereka sebenarnya. Ada yang bawa boyfriendnya datang ke rumah, duduk dalam rumah pun dia tidak tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa akhirnya dunia itu ya? Jangan disangka rumah yang besar-besar itu mewah, senang ahli dalamnya. Tidak semestinya. Mungkin rumah yang luas dan indah itu menjadi sebab pergaduhan dan macam-macam perkara lain. Maka ini namanya aspek keberkatan yang hilang. Kerana dibimbangi apa yang diperoleh itu bukan dari sumber yang milik dia, maka dia ambil orang akhirnya. Nampak Jadi Allah Taala telah menjadikan setiap orang itu ada kemampuan dia untuk dia isi jawatan-jawatan dalam kehidupan dunia. Anak kita boleh lepas SPM, yang rajin belajar, cemerlang keputusan dia, kerana memang Allah dah orientasikan anak ini, kecemerlangannya dia nak jadi doktor pakar untuk isi jawatan penting lagi 20 tahun ke hadapan contohnya. Bagi anak yang tak cemerlang tu, janganlah hina-hina. Ada kerja yang Allah peruntukkan untuk dia. Akhirnya doktor ke nurse ke sama je semua. Betul kan? Bila sampai ke usia seperti ibu-ibu, makcik-makcik ni ada beza lagi tak agaknya? Kadang-kadang orang kita pandang rendah itu lebih senang hatinya daripada kita yang berkedudukan tinggi. Semua dah berakhir, betul kan? Dah tak ada apa nak sembang-sembang lah. Masuk umur 50-an, kalau BMW itu 5 Series bagus. Tapi kalau umur dah 50-an, semua tanya, makan ubat apa, doktor mana jumpa? Betul tak? Hospital lah itu pergi, senang tak layanan? Itu tanya, tak tanya benda lain. Betul kan? Dia tak ada apa nak buat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah dunia. Itu namanya dunia. Dana yadnu. Dunia. Maknanya singkat, pendek. Semuanya akan berakhir. Seorang raja yang kaya raya menikmati kehidupan dunianya dengan berbagai kemewahan. Akhirnya dia tengah kuliah tuan gurunya. Kuliah yang baik itu masuk dalam hati. Guru tu kata semua benda akan berakhir sebenarnya. Tak ada benda yang kekal. Kita jadi orang paling terhormat pun akan tengok masa kita berundur.
suka atau tidak, orang pasti akan melupakan kita. Maka raja tu pun duduk termenung berfikir, betul juga, aku ni banyak kejahatan aku pada orang. Kebaikan pun ada tapi kejahatan banyak. Macam mana nak menghindarkan aku buat jahat kat orang Mandang aku berpuasa raja, tapi aku akan mati nanti. Bagaimana membendung sifat-sifat ananiyah yang penting di sini. Kita jumpa orang alim ni, Tuan Guru tolonglah bawa pada saya satu benda, saya ingat saya akan mati, tolonglah. Tuan Guru ni pada istikharah, mesyuarat dengan kawan dia, sembahyang sunat hajat, nak hadiahkan kepada Tuan Guru satu benda yang akan mengingatkan kepada dia semua ni akan tamat. Akhirnya Tuan Guru ni dapat ilham daripada Allah, buat satu cincin. Di cincin itu tertulis perkataan, semua ini akan berakhir. Bagi pada raja itu. Raja tu pakai, senyum dia. Nak marah orang tengok, semuanya akan berakhir. Nak cari harta berlebihan sampai melanggar patah larang Nabi Islam, semuanya akan berakhir. Nak beli satu kenderaan tak mampu, belilah yang kurang sikit, semuanya akan berakhir. Raja ni pun sujud syukur, Masya Allah, baiknya Tuan Guru ni mengingatkan aku, dunia ni akan berakhir, tak ada yang kekal. Nampak? Nak buat cincin tu, semua ni akan berakhir. Ya, tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, ingat Allah menetapkan orang itu ada kelebihannya, maka buatlah yang sebaik mungkin tanpa melanggar undang-undang Allah. Ini kalau kita pergi ke jabatan-jabatan tertentu, orang yang bekerja tidak faham kepada hadis ini, maka semuanya berlumba-lumba nak jadi kaya. Pergi ke jabatan melibatkan hartanah contoh. Yang duk bekerja dekat bahagian kerani dan sebagainya, ramai terlibat dengan benda-benda yang haram. Kalau tak dapat duit pelincir, nanti file application dibuang nanti, ditinggalkan dia. Nanti DO yang buat keputusan tengok, mana file tuan? Pion yang ada bekerja itu, dibuangnya file tersebut. Ni cerita betul. DO nak sayang macam mana kalau dokumen tak ada? Yang kaya tu pion yang kaya, ni tak duit orang, tak masukkan siapa, tapi ini terlalu banyak berlaku. Kerana gaji dia tak cukup, dia kata, kalau tak cukup, pergilah berniaga, jangan duduk situ minta harta orang. Betul kan? Kalau duduk bagian tender, dia susah-susahkan orang itu. Dia tahu orang tu dah menang, dia pergi jumpa, saya ada peranan, bagilah 10-20 ribu. Tak, tender ni tak keluar cek nanti. Tender tu ditapis dengan cara betul lah. Tapi dia yang duduk tahu maklumat sulit itu, dia akan menakut-nakutkan orang petender yang menang itu. Nanti tak ada cek, nanti tak bayaran. Maka dia yang kaya. Tapi dia senang tak dengan kekayaan yang dia dapat tu lah. Dia ambil hak orang kan. Kata mana nak cukup gaji. Kalau dekat seberang, negara seberang, duduk orang berebut-rebut nak jadi polisi. Kalau tak jadi polisi, nak jadi polisi, duit banyak. Sekarang mungkin dah kurang lah kan. Semua orang berebut nak jadi ketua. Semua ada bahagian-bahagian dia. Macam mana cara dia ambil teks duit orang. Maka pegawai kerajaan dekat Malaysia pun ramai terlibat dengan benda seperti ini, terutamanya yang banyak berhubungan dengan klien. Saya, dia pejabat saya kecil saja, premis perniagaan kecil saja, nak minta lesen untuk kebenaran perniagaan itu sukar tu. Dia katalah tamat pada bulan 12, bulan 8 kita dah minta, 9 tak dapat, 10 tak dapat, 11 tak dapat, 12 pun tak dapat. Hantar pegawai semua tak di reject. Entah apa benda kita pun tak tahu. Tak apa yang susah sangat kita pun tak tahu. Oh fulan tak ada, oh fulan cuti. Tapi kalau fulan tu mati macam mana? Tak ada orang lain tak boleh ambil tugas dia. Fulan juga kena buat. Apa punya orang Melayu, orang Islam? Pelik betul Kita perniagaan yang berasaskan Islam pun ada masalah. Ulur duit bawa laju.
Tak, kita takkan ulur duit, takkan terlibat. Kita ikut normal prosedur, ikut proper channel, ikut. Kalau ikut, tunggulah sampai jumpa bos-bos cakap, tuan, apalah saya minta dulu ni, apa masalah saya, ada kesalahan saya buat ke, parking tak bayar ke apa. Tengok rekod tak ada pula. Ni orang ni menyusah-nyusahkan kita. Kenapa Tuan dimuliakan Allah sekalian, kami buat kilang cetak, kecil je kilang cetak itu. Bila M-nya tidak cukup, kita kena upgrade kan. Nah, upgrade itu bertahun-tahun, tuan-tuan. Isi pun orang reject. Nak jumpa dengan YDP-nya tak pernah ada kat pejabat. Entah apa meeting dia attend, kita pun tak tahu. Encik Jamaluddin tidak ada. Encik lain tak boleh. Encik Jamaluddin juga yang uruskan. Kalau dia tak ada, dia pergi meeting, tunggu juga dia. La ilaha illallah. Ini pengalaman saya peribadi, jadi cerita pada tuan-tuan. Apa yang susah kita pun tak tahu. Kalau kita buat terlibat dengan tender buku, contohnya buku ni kena diedarkan ke seluruh Malaysia di antara 1 bulan 11 sehingga 31 bulan 12, 60 hari kan. Surat itu memang bertarikh 1 bulan 11, tapi sampai kat tangan kita 20 bulan 11. Faham? 20 hari dah terlepas. Dapat surat itu nak kena print buku sebanyak yang dia nak, print pula 2 minggu lagi. Lepas tu datang reminder, kena hantar sebelum tengah-tengah bulan 12. Manalah fikiran letak orang-orang macam ni, kan? Siapa yang buat keputusan ni? Orang Islam. Namanya nama kita tu. Apa yang disusahkan? Kenapa yang susahkan orang? Ya? Pegawai ni apa yang susahkan orang? Kita tak fikir ke keadaan orang? Ingat kita ni ada kun fayakun, ada borak yang dihantar. Semua orang Islam, kerana tidak mengamalkan hadis ini. Semua duk melihat. Kalau orang kampung kata tembolok aku tu, tembolok kan? Semua lihat tembolok aku. Yang penting KPI aku capai. Kau punya hal lah. Allahu Akbar, la ilaha illallah wa rasulullah. Kalau orang bukan Islam nanti diulur duit, lepas. Adalah kelonggaran diberikan dan macam-macam. Maka kita orang Islam kena ubah paradigma lah. Jangan salahkan ahli politik yang begitu, begini. Sifat kita yang menyebabkan jadi begitu. Kama takunu yuwalla alaikum. Macam mana diri kamu, itulah akibatnya kepimpinan yang berlaku. Ya, rakyatu ala dini mulukihim. Orang di bawah mengikut agama pemimpinnya, tetapi pemimpin itu ditentukan oleh siapa? Tentukan oleh orang bawah sebenarnya. Sikap-sikap yang buruk akan menyebabkan terencana pemimpin yang buruk. Jangan salahkan siapa, melainkan diri kita sendiri sebenarnya. Dulu masa kerajaan Islam ada di Andalus, Spain, pemerintahan selama hampir 800 tahun. Ibn Khaldun meramalkan, berkata, dia seorang ahli fiqh yang hebat, ahli tafsir, ahli hadis. Dia mengkaji hadis Quran. Dia berkata di Spain ini akan berakhir kerajaan Islam ini. Kenapa? Kerana dia melihat sifat-sifat buruk ni dah mula berlaku. Korupsinya, rasuahnya, ambil kesempatan kat orangnya, pentingkan diri sendirinya. Maka sifat-sifat ni menjelina masuk dalam diri orang Islam. Dia kata tak lama jatuh kerajaan ini. Kerana bila sikap itu berlaku, semua orang pentingkan diri sendiri. Dia tak melihat hal orang lain. Bila itu yang berlaku, nanti semua orang akan berkata, bukan tanggungjawab aku, bukan kerja aku. Kita punya peranan tau. Perempuan-perempuan salihah di zaman sebelum kita pesan kepada anak-anaknya, suami-suaminya mereka, berkata, kalau pergi kerja carilah yang halal, jangan berpulang yang haram. Kami boleh sanggup berlapar, jangan bagi kami makan yang haram. Kerana kalau kami makan yang haram, besok berada neraka lama besok. Isteri-isteri ataupun mana tahu, suami, anak-anak mereka bekerja, mana dia tahu, dia tak tahu. Ya. Jadi ini tanggungjawab untuk tegur, ingatkan, beritahu, sampaikan. Jangan kesampingkan benda-benda seperti ini. Ini tanggungjawab untuk diberitahu, disampaikan. Jangan terlibat jangan terlibat. Nampak banyak tapi tak berkat, nak buat apa nak. Jaga diri kita nak. Cari yang halal suami, abang, cari yang halal. Tak banyak pun tak apa, kita boleh redha, kita boleh sabar. Kita tak pergi cuti tempat hebat-hebat, tak mengapa. Free ni pun ada, boleh tengok sungai.
Betul kan? Kalau kita tengok kehidupan orang-orang yang lavish itu, kita pun rasa nak jadi macam dia. Orang terbang, duduk hotel mahal-mahal. Sekarang diuji Allah lah, tak boleh nak terbang banyak sangat. Betul kan? Tak boleh nak pergi hotel, takut. Ada hikmah di sebalik apa berlaku kan, tuan-tuan? Tak semua orang menunjukkan kebendaan, kekayaan, rumah yang dibelinya, kereta yang dipakai. Maka yang tak dapat mengikuti rasa sakit, dia pun nak jadi macam tu. Maka dia pun terlibat benda-benda yang haram. Betul kan? Ada seorang teman saya, dia pakar muamalat, dia kata kepada saya, Ustaz, dia buat kajian, tudung-tudung yang mahal ni kan, yang dijual dalam Instagram, dalam Facebook, mahal harganya, ada ribu-ribu. Siapa yang beli ya? Syok juga saya dengar kajian dia. Bagus juga ustaznya kajiannya, tuan dia tu. Mahal. Ibu-ibu dia pakai tak? Ribu-ribu harganya. Kain, tudung, baju, blouse, handbag. Yang beli tu, dia kata kajian menunjukkan semua orang pendapatan tengah ke bawah. Biar betul. Tu yang paling banyak bergaya. Doktor-doktor ke hospital dia pakai tak benda tu agak? Engineer-engineer perempuan yang kat site tu dia pakai tak agak? Pilot-pilot perempuan tu dia pakai tak? Yang pakai kerani-kerani itu yang pakai. Orang masjid tak pakai. Orang mana? Honda pencen. Honda pencen pun tak pakai saya rasa. Yang pakai ni kerani-kerani tu, receptionist itu, ni pakai. Mana dia cari duit ni soalan. Kalau dibuka kedai itu daripada malam, dia tidur kat situ tunggu kedai itu dibuka untuk beli tudung itu. Mahal tu. Bila dia beli, duit dia tak cukup, betul kan? Bila tak cukup, dia dah sengit je perbelanjaannya, betul tak? Yang ada suami pula dah susah hati, mana nak cari duit. Suami isteri nak pakai ni hari-raya je. Dah tu kena pakai matchingnya, tudung, baju. Kesiannya, la ilaha illallah sallallahu. Orang-orang yang sibuk, yang terlalu banyak kerja, dia tak ada masa nak tengok Facebook, Instagram, tak sempat. Tak ada masa dia. Fokus kerja. Ada tunjuk dalam YouTube tu doktor tu sampai pingsan sebab terlalu banyak kerja buat. Nak selamatkan orang sakit, utamanya hari-hari yang macam ni sekarang kan. Ada doktor tu accident langgar tiang, malam tadi tak cukup tidur. Betul kan? Ada seorang kawan saya ustaz berceramah, berdakwah, bekerja sana sini, sampai jatuh dalam gaung kereta dia. Allah selamatkan dia. Sibuk, tak ada masa nak berehat, tak ada masa nak beritahu benda-benda ni semua. Tapi ada orang yang banyak masanya ke office, tengok Facebook, tengok Instagram, maka hati dia bertaut dengan dunia tu. Maka kok mana pun nak jadi macam tu, nak ikut macam tu. Allah kesiannya, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Maka kita pesan tolonglah pesan ke adik-adik, anak beranak, pesan dengan baik. Ya, ini kita mampu, tak payahlah kita lebih nak, tak payahlah kita terlalu. Itu sebab dalam tasawuf melarang kita untuk tengok satu benda berlebihan, bercakap berlebihan, membeli berlebihan. Tengok berlebihan tu masalah juga. Betul, kalau rumah tengok langsir, cantik langsir ni ya, hati teringat, macam mana nak buat ni? Tapi bila tengok tu hati bertaut, simpan. Ada orang begitulah, maka dia akan cuba untuk mencapai ini. Maka dalam hadis ini, buatlah sekadarnya saja, lebih kurang. Jadi dalam hadis mengajar kita supaya buat satu benda dengan jalan yang betul, dengan cara yang halal. Jangan terlibat benda-benda yang haram, kerana benda yang bukan milik kita akan ditarik balik semula. Ya, benda yang seorang pemandu teksi beritahu kat saya, pemandu teksi beritahu kat saya, dia bertaubat. Dia kata, ustaz, dulu pakcik bawa teksi ustaz, selalu tipu passenger ustaz. 20 tahun lalu tak ada Grab, tak ada apa kan. Ya, jarak yang begitu dia sengaja lalu tempat jauh.
Orang datang je jumpa kat dia, terus dia kata RM30, tak mau ikut meter. Tapi bila balik rumah satu hari tu, pakcik datang ke masjid, dengar ustaz tu kuliah tentang halal haram. Tak macam mana masuk dalam hati. Patutlah pakcik selalu balik anak-anak sakit ni. Masih sakit je, pergi hospital, pergi klinik, tengah malam kena pergi. Yang duk asrama pula duitnya jui orang ni. Fikir kenapa apa salah dengan ustaz tu cakap. Lepas tu pakcik betulkan ni, duk pakcik ustaz cakap orang jujur. Naik kereta, beritahu ada dua jalan. Jalan ni jauh tapi cepat, jalan ni dekat tapi lambat. Mana pilih? Saya akan ikut meter. Ya, lepas tu ustaz semua berubah. Ustaz duit tak banyak macam dulu, tapi berkat ustaz. Semua seri-seri suku. Datang bulan Ramadan boleh sedekah pula, berkat. Tapi dulu banyak, hilang entah ke mana-mana. Nampak? Maka beginilah realiti hidup. Bukan pada banyak, tapi pada berkat yang kita kena usahakan. Jadi cukuplah setakat ni dulu untuk renungan kita daripada dua hadis Nabi SAW dalam kehidupan untuk diamalkan. Masih punya ruang dan peluang untuk perbaiki kekurangan yang ada. Disampaikan, diingatkan, diberitahu. Doa apa dia? Cuba ikut. Allahumma ghafirli zanbi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu ala niyatahu wa sirrahu. Allahumma ghafirli zanbi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu ala niyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunkan dosaku semuanya, kecilnya, besarnya. Awalahu wa akhirahu, awalnya, akhirnya. Ala niyatahu wa sirrahu, yang nampaknya, yang tak nampak, yang zahirnya, yang batin. Doa ni Nabi kerap amalkan dalam sujud, terutamanya tahajud. Yang kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu tidak ada dalam hadis suruh baca dan sujud pun. Itu disuruh baca bila kita mengalami kesulitan hidup. Sebab doa itu adalah doa Sayyidina Yunus ketika ditelan ikan. Jadi kita dalam kesukaran kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tapi dalam sujud baca doa ini, Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu. Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu ala niyatahu wa sirrahu. Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu ala niyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunkan dosaku semuanya, kecilnya, besarnya, awalnya, akhirnya, zahirnya, batinnya. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma fil lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa surna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsina 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi wa 'adzabil akhirah. Allahumma kfina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika 'amman siwak. Allahumma fil lana dhunubana kullaha diqqaha wa jillaha awwalaha wa akhiraha 'alaniyataha wa sirraha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.